Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hasanah binti Zulkifli dari kelas Terapeutik 3A. Hari ini saya akan menerangkan tentang tafsir ayat, asbabun nuzul serta pengajaran ayat yang terdiri daripada 4 surah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 43, surah An-Nisa ayat 3, surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 dan surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tafsir ayat daripada surah ini ialah wa aqimus salah, Allah memerintahkan ahli kitab untuk mengerjakan solat bersama Rasulullah. Wa atuz zakat, Allah memerintahkan ahli kitab untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Seterusnya, warka'u ma'ar-raki'in, Allah menyuruh ahli kitab untuk menjadi mukmin yang terbaik dengan mendirikan solat. Asbab nuzul untuk ayat ini, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada ahli kitab untuk mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada ahli kitab untuk mengeluarkan zakat, iaitu dengan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Mubarak bin Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, katanya pembayaran zakat itu merupakan kewajipan yang mana amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikannya dan mengerjakan solat. Allah Ta'ala menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad SAW, dan ikutlah bersama mereka dan bahagian dari mereka. Jadilah bersama orang-orang mukmin yang berbuat baik sesama sendiri. Di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah solat. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini ialah kita haruslah melakukan kewajipan seperti solat supaya hidup kita lebih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita hendaklah membayar zakat kerana ianya dapat menyucikan harta supaya hidup kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa minan nisa'i masna wa sulasan wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Tafsir ayat daripada surah ini ialah jangan nikahi anak yatim dengan tujuan menghabiskan hartanya atau tak mampu berlaku adil. Seterusnya, memperlakukan isteri-isteri dengan adil seperti giliran bermalam, nafkah, rumah dan harta benda. Yang seterusnya, satu isteri adalah lebih baik. Asbabun nuzul daripada ayat ini pula ialah Allah menegaskan bila kalian khawatir akan perilaku zalim terhadap anak-anak yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian suka. Sederhananya, bila orang khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang dirawatnya, maka jangan nikahi mereka, akan tetapi nikahi wanita yang lain. Okey, pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini ialah kahwin seorang sahaja atau kahwin dengan wanita hamba adalah cara paling mudah untuk tidak berlaku zalim. Yang Allah mahu adalah kita supaya tidak berlaku zalim kepada orang lain. Yang seterusnya, oleh kerana itulah ada yang berpendapat Islam sebenarnya menjurus kepada seorang lelaki hanya boleh memperisterikan seorang wanita sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Tafsir ayat untuk surah ini pula ialah azab dan kehinaan besar pada hari kiamat bagi orang yang curang dalam mengukur dan menimbang. Seterusnya, Allah mengancam dengan ancaman yang keras kepada mereka yang menipu dalam mengukur dan menimbang.
Selain itu, Allah melarang sifat tamak kerana ianya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Asbabun nuzul untuk surah ini pula ialah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang bersumberkan dari Ibnu Abbas bahawa ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diketahui bahawa orang-orang Madinah termasuk orang-orang yang paling kuat menipu dalam mengukur dan menimbang. Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang menipu dalam menimbang dan mengukur. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang paling jujur dalam menimbang serta mengukur. Pengajaran untuk ayat ini ialah kita mestilah sentiasa jujur dan amanah supaya disayangi Allah dan Rasulullah. Selain itu, kita janganlah menipu dalam timbangan kerana ianya boleh mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir ayat untuk surah ini pula ialah Allah melarang zina dan perbuatan yang menghampiri zina. Seterusnya, zina adalah fahisha. Selain itu, mendekati zina adalah haram. Asbabun nuzul untuk ayat ini pula ialah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Tersentak Rasulullah dengan tegasnya, Rasulullah pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat ini yang menunjukkan bahawa zina itu haram serta berdosa. Pengajaran untuk ayat ini pula ialah daripada perbuatan zina, ianya dapat merosakkan garis keturunan serta mengakibatkan nasab anaknya sendiri diragui. Selain itu, memperolehi 3 keburukan di akhirat, iaitu kemurkaan Allah, penghitungan amal yang buruk dan azab api neraka.